Jadi saksi saya tak mau sebab itu telah masuk dalam perkara mendedahkan ayat. La. Mana nak jadi saksi, kita kena jadi saksi. Kalau tidak, bila keburukan itu akan berakhir? Tak akan berakhir dengan sebab semua orang tak mau jadi saksi. Kena jadi saksi. Tetapi ingat, iza angkara wa nasahahu. Kalau kita nasihat, bagi memang sama seorang dengan SMS ke, dengan jumpa secara personal, secara peribadi ke, dia masih lagi degil, masih lagi dengan maksiat yang dia buat itu. Summa jahara bihi, ada kalanya dia zahirkan keburukan dia, maka pada waktu itu kita mesti cegah dengan secara terang-terangan. Ini kita kena ingatlah, maknanya kata di para ulama. Dan kalau perlu, orang ini sudah peringkat menzahirkan keburukan dia, maka kita kena sampaikan maklumat itu kepada pemerintah. Jadi dalam isu ini, para pelajar sekalian, kalau boleh kita catat sikit, kategori mungkar. Yang pertama, kemungkaran yang telah berlaku. Kemungkaran yang telah lepas. Macam sebahagian daripada masyarakat Islam hari ini lah. Kan Allah Ta'ala sebut masyarakat ni ada dua. Faminhum zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasidun. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada 3 kumpulan manusia. Ada yang bersifat zalim dia kepada diri. Maknanya orang ni banyak maksiat daripada kebaikan. Itu dipanggil zalim li nafsihi. Apa makna zalim li nafsihi? Maksiat lebih banyak daripada kebaikan. Apa benda atas dunia lantak belaka dia. Sebut je nama maksiat, adalah dia syirik. Cuma dia tak buat yang syirik je. Kalau dia syirik, itu dah kafir. Bukan sakat zalim lah. Mana zalim yang paling besar sekali syirik. Tapi orang ni masih lagi dalam skop maksiat. Alul ma'asi. Yang kedua, muqtasid. Anda rasa muqtasid ni sesuai kot. Kalau kita kata kebanyakan dari kita di sinilah label kita. Kan? Ustaz Abi. Muqtasid ni maksudnya, orang yang on off. Di masjid pun dia ada. Dekat surau pun dia ada. Dalam majlis pengajian ilmu pun dia wujud. Tapi tempat riba pun dia ada. Main rasuah, masuk sampul duit bawah meja pun ada juga pakcik ni. Contohnya, tempat-tempat maksiat pun ada. Ataupun yang kita bimbang hari ini dia panggil maksiat tersembunyi. Ini sangat berbahaya. Dia panggil maksiat tersembunyi. Iaitu waktu ada orang baik. Tak ada orang senyap-senyap buat maksiat. Itu susah kita. Itu dia panggil. Jadi yang kita sebut kumpulan yang kedua ni muqtasid, maknanya orang ni alhamdulillah lah baik daripada buruk, mana kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Muqtasid. Tapi solatnya dia jaga, amal ibadatnya dia ada, cuma ada dosa-dosa yang tersendiri. Yang dosa yang lantak semua tadi, itu zalim li nafsi. Yang ketiga, wasabiqum bil khairat. Ia ni orang taraf tinggi, dia tak buat maksiat, jaga ibadat, jaga penampilan. Kita mengharapkan, kita kata insya-Allah kita masuk, tapi kita tak mengakulah kita. Malu kita nak mengaku. Kita tahu siapa kita kan. Takkan lagi kita nak kata, akulah tu orang yang sabiqum bil khairat. Ya, tapi kita kata, biarlah kalau kita boleh golongan yang tengah tadi pun, alhamdulillah kita kata sudah kira orang yang baik. Maka dosa yang dah lalu, jangan direndahkan rahsia. Kalau kita tahu, kenal orang. Contohnya, kita kenal orang ni. Member kita dulu. Mabuk sekali, kita kata. Na'udzubillah lah. Ataupun ada dosa yang sekali. Tiba-tiba kita tengok sekarang ni, Masya Allah, dia sudah bertukar menjadi AJK Masjid. Jangan kau tular-tular pula. AJK Masjid yang baru lantik tu, hoi dulu macam main lah. Dia punya, lah. Itu haram kita mendedahkan tembelang orang yang dia sudah tinggalkan maksiat yang telah lalu. Jangan sekali-kali. Jangan lagi korek lagi benda yang sudah ada. Yang kedua, maksiat yang sedang berlaku. Maksiat, orang ni memang kita tahu dia buat maksiat. Masjid ada. Tapi malam-malam dia punya tahajud, duk tengok movie, duk tengok ni cerita-cerita, filem-filem, tarian gelek Arab pun dia tengok. Yang tak Arab apa lagi? Kita kata orang ni ada maksiat. Maka jangan sekali-kali kita bagi print screen dia punya cerita, bagi tayang ke orang, itu tidak boleh. Tetapi
kita kena satara, maknanya kita sembunyi tetapi wajib engkar. Kita jumpa dengan dia, kita kata, saudara, malam-malam kita bangun tahajud, malam kita bangun istighfar, malam kita bangun dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukannya bangun pergi tengok benda-benda yang pelik macam ni. Kita wajib engkar. Tapi engkar tu bainaka wa bainahu, di antara awak dengan dia je. Sebab tu kata Imam Syafi'i, nasihat itu apabila kita beri secara sembunyi itu nasihat. Tapi kalau kita sudah marah depan orang, kita aibkan dia, itu bukan nasihat itu. Itu maknanya sudah mengaibkan orang. Itu perbezaan di antara nasihat dengan aibkan orang. Jadi sekarang ni kita banyak kategori mengaibkan orang daripada beri nasihat. Baiklah, kumpulannya. Adapun maksiat yang akan datang, kita dipanggil tajassus. Itu kita tak perlu cari. Aku dengar lah orang kata dia ni ada nak buat maksiat gini-gini. Tapi kita tak nampak. Kita tak tengok perancangan dia. Jadi kita kata usah mencari-cari. Sebab kalau kita cari, maknanya itulah dia panggil tatabuk, mencari keaiban orang. Baik, ini kategori orang yang merahsiakan dosa dia. Tapi kalau orang tu menzahirkan dosa, al-ijharu bil ma'asi, maka kita mesti larang dia secara terang-terangan. Sebab dia telah menzahirkan. Ada dua kategori manusia. Maka muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kata Imam Nawawi, maksud hadis satara musliman ini, iaitulah kita tutup keaiban orang-orang yang baik, tidak dikenal sebagai orang yang jahat, yang biasa dengan maksiat, duduk buat benda mungkar, tiba-tiba dia tersalah buat dosa. Maka jangan dicanang dosa dia tadi, nanti kita juga, Allah Ta'ala akan letakkan kepada kita satu dosa yang tak ada modal, tak ada harga kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Waktu ana di Madinah dulu, bersama dengan Ustaz Hafiz, kami selalu dengar nukilan daripada Syekh kami, Syekh Muhammad Mukhtar, Hafizahullah Ta'ala. Bila orang tanya dia tentang keaiban orang, dia kata, Sami'na an salaf. Kami dengar kata-kata ulama salaf. Kalau boleh para peserta tulis kata-kata ini. Sangat menakutkan kita. Aku dengar kata-kata ulama salaf, sebahagian ulama menamakan, iaitulah Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Dia kata apa? Adraktu qauman lam yakun lahu uyub. Aku kenal beberapa orang yang tidak ada keaiban pada diri dia. Orang baik. Tak ada keaiban, tak ada cacat celah dari sudut perangai. Fazakaru uyuban nas. Tapi dia suka bercakap tentang keaiban orang. Orang ni fulan, orang ni fulan, orang ni begini, orang ni begini. Fazakaran nas uyubahum. Akhirnya Allah Ta'ala letak atas kepala dia keaiban, orang bercakap tentang dia. Masya Allah. Kita bimbang hari ni. Ingat kita ni baik sangat. Kita duduk perli orang, kita hina orang, kita cela orang. Akhir sekali, kita menjadi bahan celaan. Tuan-tuan, puan-puan, kita ingat. Sesiapa yang mencela orang, dibimbangi dia menjadi bahan celaan. Lambat ataupun cepat. Allahul Musta'an. Kata dia ulama salat. Wa adraktu qauman. Aku juga kenal ada kaum. Kanat lahum uyub. Mereka ni ada cacat celanya pada peribadi mereka. Tu mereka. Tapi mereka kafu an uyubin nas. Mereka tidak peduli tentang keaiban orang. Dia tak, orang ambil kata tak sibuk dengan orang. Fanusyat uyubuhum. Orang pun tak peduli dengan keaiban dia. Allahu Akbar. Jadi inilah yang dikatakan perkara yang perlu kita kena ambil perhatian sangat-sangat. Jangan sekali-kali kita berani-berani membongkar keaiban orang, nanti satu hari Allah Ta'ala bongkar keaiban kita, sebagaimana dalam hadis ya ma'syarah tadi, man aslama, siapa dia, Allah Ta'ala nak buka aurat dia, yafdahuhu walau fi jawfi baitihi, Allah Ta'ala akan dedahkan walaupun dalam rumah dia. Masya Allah, tabarakallah. Baik, maka kata di para ulama hadis, makna satara musliman, menutup keaiban di sini bukan setakat aib perbuatan saja, semua jenis keaiban, aib maknawinya, keaiban dari sudut jisim dia, apa saja pun jangan kita cerita.